Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah apabila UMNO mengalami kekalahan yang agak teruk dalam PRN baru-baru ini. Ramai orang yang menyindir, ramai juga yang menghendaki supaya berlaku transformasi dalam parti UMNO dan sekaligus mereka mahu supaya dicari penyelesaian terbaik untuk memperbaiki dan memulihkan maruah UMNO Barisan Nasional yang tercalar teruk gara-gara PRN baru-baru ini. Sehingga kan ramai yang mahu supaya kepimpinan UMNO khususnya segera diubah dan direformasikan. Antara suara yang kuat ialah menuntut supaya Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin yang lain turut letak jawatan dan bertanggungjawab atas kekalahan mereka dalam PRN baru-baru ini. Namun demikian, ada juga pemimpin yang tetap mempertahankan Zahid Hamidi. Apabila mereka kata bukan Zahid sahaja yang perlu dipertanggungjawabkan, tetapi juga seharusnya semua sama-sama bertanggungjawab. Karena kata mereka, bukan sekadar Zahid yang menentukan kekalahan baru-baru ini. Namun yang mengejutkan kita ialah salah seorang daripada MKT UMNO tampil dengan satu desakan yang luar biasa yang tak pernah kita fikirkan, yang cukup berani beliau nyatakan, iaitu Isham Jalil. Beliau mendesak MKT UMNO bincangkan Perhimpunan Agung Khas UMNO. Ketika ahli akar umbi UMNO semakin gelisah ekoran keputusan 6 pilihan raya PRN baru-baru ini, seorang pemimpin parti itu menggesa agar mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi MKT diadakan dengan segera. Menurut Isham Jalil, sudah hampir seminggu PRN berlalu dan UMNO kalah teruk di kebanyakan negeri, namun MKT belum dipanggil untuk bersidang. Akar umbi akan menjadi semakin resah jika kita di pihak pimpinan parti mendiamkan diri dan tidak memberikan halat tuju yang jelas semasa krisis, kata Isham Jalil lagi. Berada dalam sindrom penafian dan melengah-lengahkan masa supaya isu dilupakan bukanlah pilihan yang baik untuk kita di kala ini, kata Isham lagi. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil ini supaya jangan biarkan sindrom penafian dan melengah-lengahkan masa ini diteruskan, karena berharap isu itu dilupakan dan ia sebenarnya bukan pilihan yang baik, kata Isham lagi. Justru Isham yang juga salah seorang ahli MKT berkata, mesyuarat tersebut perlu diadakan segera dan antara agendanya ialah untuk mengadakan Perhimpunan Agung Khas bagi membincangkan halat tuju parti. Dan UMNO perlu libatkan semua akar umbi parti yang ingin menyertai Perhimpunan Agung Khas tersebut, kerana keputusan yang perlu kita buat adalah amat penting dan memberi kesan kepada semua ahli, katanya lagi. Kecuali di Negeri Sembilan, UMNO mencatatkan kegagalan besar apabila hampir semua calon mereka gagal memenangi kerusi masing-masing. Kerjasama dijalin UMNO dengan PH dalam kerjaan perpaduan serta keberadaan Ahmad Zahid Hamidi sebagai pemimpin parti didakwa menjadi salah satu punca kekalahan tersebut. Isham sendiri membuat kenyataan bahawa kerjasama UMNO dengan DAP melalui PH dan faktor Ahmad Zahid menyumbang kepada perubahan sokongan berkenan. Bekas Ketua Penerangan UMNO itu juga mendakwa pemenjaraan Najib Razak adalah faktor ketiga mengapa pengundi BN lagi memilih parti berkenan pada 12 Ogos lalu. UMNO hanya memenangi 19 daripada 108 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya di 6 negeri terbabit. Kata Isham, pelaksanaan Perhimpunan Agung Khas itu penting bagi membolehkan para pemimpin parti mendengar suara akar umbi. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa memerlukan tindakan yang luar biasa, kata Isham lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah anda juga setuju dengan kenyataan Isham Jalil bahawa UMNO dalam keadaan yang luar biasa sekarang dan memerlukan tindakan yang luar biasa? Apakah tindakan yang luar biasa itu merujuk kepada tindakan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan
Saya pikir itu bukan maksud beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan daripada SPRM yang paling mengejutkan sekali. Adakah SPRM akan berjaya menangkap ataupun menahan yang dikehendaki ini? Saudara-saudara sekalian, hari ini SPRM melalui Azam Baki sendiri menyatakan bahawa jangan banyak alasan. Azam Baki minta menantu Muhyiddin balik. Ini selepas anak menantu Muhyiddin ataupun menantu Muhyiddin memberikan alasan bahawa beliau akan balik dan beliau bukan melarikan diri. Namun demikian, yang menjadi persoalan netizen pada waktu ini ialah mengapa beliau tidak balik apabila dikehendaki oleh SPRM. Adakah perkara yang cuba untuk dilengah-lengahkan ataupun ditakuti oleh beliau? Itu persoalan daripada netizen. Sehingga kan ia membawa kepada arahan paling jelas dan paling keras sekali daripada SPRM ini. Apabila mereka memberi amaran, jangan banyak alasan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki meminta menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seorang pengarah syarikat supaya pulang ke Malaysia dan tidak memberi sebarang alasan lagi. Media sebelum ini melaporkan SPRM mencari Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan dan peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS Hendrian Berhad Mansur Saad bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saya tetap dengan pendirian saya. Awak balik saja dan hadapi apa jua siasatan dan jangan bagi banyak alasan. Saya tidak mau dengar. Mungkin cakap saya ini cakap orang yang orang tidak suka. Tetapi itulah saya. Jadi awak berdua balik sahaja dan jangan bagi alasan. Kata Azam Baki kepada pemberita selepas forum eksklusif Merdeka Takbir Urus Terbaik dalam sektor awam hari ini. Pada 9 Ogos lepas, Muhammad Adlan menerusi kenyataan oleh peguamnya memaklumkan bahawa beliau tentunya akan pulang ke Malaysia secepat mungkin bagi memberikan kesemua jawapan dan membantu SPRM dalam apa-apa siasatan selagi tiada unsur ancaman dan penganiayaan terhadapnya. Mansur dalam kenyataannya hari ini juga menyangkal dakwaan kononnya beliau melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Sebaliknya, tindakan keluar dari Malaysia dibuat secara sah atas urusan perniagaan dan telah memberi kerjasama kepada SPRM yang mengetahui keberadaannya. Saudara-saudara sekalian, dengan arahan jelas dan keras daripada Azam Baki ini, sepatutnya menantu Muhyiddin ini segera menunaikan tanggungjawab beliau dan seperti yang dikehendaki atau dimohon oleh musuh-musuh Muhyiddin dan juga penganalisis politik dan juga pemerhati politik serta netizen, mereka kata daripada Muhyiddin sibuk mengarah Anwar Ibrahim letak jawatan dan Zahid Hamidi letak jawatan, mereka kata lebih baik atau lebih mudah Muhyiddin memberitahu kepada SPRM lokasi terkini menantu beliau dan meminta supaya anak atau menantu beliau ini pulanglah ke Malaysia dengan segera. Kerana kata mereka, takkanlah Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri dan mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi tidak dapat mematuhi undang-undang arahan ini, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, gara-gara hina agung di Facebook, polis mencekup Sam Banjar Perak. Ini apabila tular dalam media sosial yang saya sendiri pun tak berani sebenarnya nak gambarkan apa yang dituliskan di dalam Facebook Sam Banjar Perak tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam pendedahan itu, daripada negaramerdeka.com, seorang lelaki ditahan selepas memuat naik hantaran berunsur hasutan ke atas yang di Pertuan Agong menerusi Facebook.
Suspek berusia 43 tahun itu ditahan di Bera, Pahang hari ini susulan muat naik menggunakan akaun atas nama Sam Banjar Perak. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, suspek memuat naik hantaran berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap yang di-Pertuan Agong. Suspek direman selama 4 hari bermula hari ini mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes kini disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menggesa orang ramai menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berhema. Muhammad Suhaili juga berkata, turut meminta masyarakat mengelak daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menggugat keharmonian dan perpaduan, terutamanya membabitkan isu 3R yang merujuk agama, bangsa dan institusi raja. Berita ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan besar untuk Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin dan khasnya untuk Perikatan Nasional. Disangkakan Muhyiddin Yassin telah pun dibebaskan sepenuhnya. Memang tepat mahkamah membebaskan Muhyiddin, tetapi rupa-rupanya belum sampai 24 jam Muhyiddin gembira, Perikatan Nasional bergembira dengan keputusan itu. Akhirnya daripada Malaysia kini dipetik Peguam Negara menolak gesaan Hamzah supaya semak pendakwaan terpilih. Jabatan Peguam Negara AGC hari ini menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebab atau alasan yang munasabah untuk meneliti semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata, setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbangkan dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Tidak terdapat sembarang campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang telah ditetapkan dalam memulakan pertuduhan terhadap mana-mana individu, katanya dalam kenyataan. Idrus berkata demikian bagi mengulas kenyataan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendesak Peguam Negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan Bersatu dan PN untuk tujuan ditarik balik. Desakan itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Janawi Bawah. Mengulas lanjut, Idrus berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pengerusi PN itu hanya melibatkan 4 pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Beliau berkata, keputusan itu dibuat hanya berdasarkan ruang lingkup permohonan yang telah difailkan oleh pemohon. Notis rayuan telah difailkan oleh pihak pendakwaan untuk mencabar keesahan keputusan itu, manakala 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Justru, Idrus berkata pihaknya memandang serius kenyataan yang berkecenderungan menjejaskan kredibiliti AGC dan menggesa semua pihak supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan yang mencadang atau membayangkan bahawa integriti dan kebebasan jabatan itu
telah dikompromi oleh campur tangan politik atau pengaruh yang tidak wajar. Jabatan Peguam Negara seterusnya atau selanjutnya menegaskan bahawa jabatan ini bertindak secara bebas dan profesional pada setiap masa dalam menjalankan fungsi Jabatan Peguam Negara untuk menegakkan keadilan selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan di bawah Perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini yang dimaksudkan oleh Sabudin Husin apabila beliau kata Muhyiddin masih belum lagi dapat tidur lena apabila AGC menolak Gesan Hamzah supaya semak pendakwaan terpilih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.